melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara dan salam sejahtera. Yang berusaha pembentang kita pada hari ini Tuan Haji Sazali bin Ahmad, Pegawai Peningkatan Sekolah SI Partner Plus PPD Sekamat dan sidang penonton yang dikasihi sekalian. Bagi memberkati majlis ilmu ini, marilah sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita panjatkan atas limpah nikmat berupa kesihatan dan keselamatan dalam kita mengharungi cabaran pandemik COVID-19 ini. Kita tetap jaga kita. Alhamdulillah sekali lagi kita ketemu dalam saluran unit anjuran SI Partner Plus Johor atau J Prisma bagi membicarakan isu dan inisiatif berkaitan kepimpinan juga pentadbiran sekolah pada masa ini. Sebelum tirai pembentangan dibuka, sebelum diskusi bermula, suka saya membacakan biodata pembentang kita. Nama diberi Sazali bin Ahmad, beliau merupakan anak kelahiran Kota Tinggi Johor. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai penolong pegawai pendidikan daerah bagi sektor sains dan matematik, ketua unit akademik dan ketua unit perusahaan sekolah di Pejabat Pendidikan Daerah Sekamat selama hampir 25 tahun. Pada 2014, beliau dilantik sebagai SI Partner Plus PPD sehingga kini. Beliau sangat dikagumi sebagai pembimbing, motivator, coach dan mentor kepada seluruh lapisan warga pendidikan khususnya di Segamat. Hadirin hadirat para penonton sekalian, di sini ada pekerja yang tekun berusaha. Di sini ada pentadbir yang berjiwa kental. Di sini ada ketua yang berjasa. Di sini ada pemimpin berjiwa mulia. Apabila bercakap tentang kepimpinan dan bimbingan, bolehkah Tuan Haji menjelaskan tentang latar belakang dan modus operandi SI Partner Plus PPD Segamat? Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Zabidah binti Abdul Rashid selaku moderator pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat sama-sama dalam perkongsian petang ini dan terima kasih kepada rakan saya SIP Plus PPD Kulai Cik Azman bin Safi'i selaku pengurusi J Prisma dan kerana memberi peluang dan kesempatan kepada kami PPD Segamat untuk berkongsi pandangan dan modus operandi SI Partner Plus Segamat pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada rakan-rakan SI Partner Plus PPD Segamat, Cik Saduddin bin Zulkifli, Cik Azmi bin Sukiman, Puan Zabidah binti Abdul Rashid yang sama-sama menggerakkan program kita pada petang ini, dan terima kasih juga kepada Tuan PPD Cik Nasir bin Muhammad Yunus yang telah pun memastikan program pada petang ini dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya menjelaskan dengan lebih lanjut tentang program yang kita nak kongsi pada petang ini, saya ingin berkongsi maklumat tentang PPD Segamat. PPD Segamat mempunyai 110 buah sekolah, di mana 53 buah sekolah daripadanya adalah sekolah kebangsaan, 20 buah sekolah jenis kebangsaan Cina, 12 buah sekolah jenis kebangsaan Tamil dan 25 buah sekolah menengah kebangsaan. Di mana di PPD Segamat kita ada 4 orang SI Partner Plus, iaitu saya sendiri Sazali bin Ahmad, kemudian Cik Saluddin bin Zulkifli dan Cik Azmi bin Sukiman dan Puan Zabidah binti Abdul Rashid. Kami adalah teamwork makes the dream work. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Kalau kita lihat sekitar lalu tentang modus operandi SI Partner Plus dan SKMAN, daripada 110 buah sekolah menengah, 110 buah sekolah itu, kami telah pecahkan, bahagikan sekolah-sekolah tersebut kepada 4 orang SIP untuk membimbing sekolah-sekolah tersebut. Ada yang 28 buah, ada yang 27 buah sekolah. Sebagai contohnya, saya sendiri, saya membimbing sekolah kebangsaan sebanyak 11 buah sekolah. Kemudian sekolah Cina 5 buah sekolah. Kemudian sekolah Tamil 5 buah. Sekolah menengah 6 buah. Manakala Cik Salihuddin sekolah kebangsaan 13 buah. Sekolah Cina 6 buah. Sekolah Tamil 2 buah. Dan sekolah menengah 6 buah. Puan Zabidah pula sekolah kebangsaan 15 buah. Cina 4 buah. Sekolah Tamil 3 buah. Manakala sekolah menengah kebangsaan 6 buah sekolah. Dan Cik Azmi Sukiman 14 buah untuk sekolah kebangsaan. Untuk sekolah Cina 5 buah, sekolah Tamil 2 buah dan sekolah menengah 6 buah. Dan apa yang kami rancangkan untuk PPD SKMA iaitu Professional Development, kami merancang untuk melaksanakan dan telah pun melaksanakan. Satu daripadanya adalah MASIN. Yang keduanya adalah 3P, iaitu Program Pembangunan Profesional. Dan yang ketiga adalah KPPC, iaitu Khusus Persediaan Pembudayaan Coaching. Di dalam program MASIN kami ada 4 aktiviti, iaitu Auto, Scope, Scape dan Dispro. Iaitu Auto ni adalah program bimbingan one to one. Scope pula adalah segamat kooperatif program. Scape adalah segamat kolaboratif program, dan Dispro iaitu diskusi profesional. Ini learning development yang kami rancang. Manakala di bawah 3P iaitu program pembangunan profesional, kami ada 3 aktiviti, iaitu dalam bentuk CPD dinamakan PROD, iaitu Professional Development. Yang kedua PROD iaitu Professional Talk, iaitu kami mengadakan bentuk PLC. Dan yang ketiga iaitu PROC, iaitu Professional Convention. Kami mengadakan konvensional dalam bentuk amalan terbaik. Dan di bawah KPPC iaitu Khusus Persediaan Pembudayaan Coaching, sesuai dengan aktiviti yang dilakukan oleh TI25, kami membudayakan coaching ini melalui pendahan khusus, membuat bengkel-bengkel. Kemudian kami praktikkan apa yang telah kami kursus dan bekelkan. Seterusnya kami taksir kursus peserta tersebut. Inilah antara program-program yang kami laksanakan dan telah pun kami laksanakanlah sepanjang tempoh kami bertugas. Itu antaranya. Okey, Tuan Haji daripada modus operandi tadi didapati bahawa SI Partner Plus membimbing banyak sekolah menengah ada, sekolah rendah ada. Ada sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Jadi banyak tu Tapi pengetua dan guru besar dan juga HRT mempunyai tempoh perkhidmatan dan pengalaman yang berbeza. Jadi bagaimanakah Tuan Haji dan rakan menyusun bimbingan secara berfokus? Terima kasih. Sebenarnya walaupun kami mempunyai pelbagai jenis pengetua guru besar mengikut pengalaman mereka, sebenarnya kami telah merancang ada di sini, iaitu untuk sekolah bimbingan guru besar dan pengetua yang mempunyai pengalaman dalam tempoh setahun hingga 2 tahun, kami kelompokkan di bawah sekolah bimbingan 1, iaitu dinamakan SB1. Pengetua yang baru saja keluar dari MPKL, pengetua yang dalam tempoh 2 tahun berkhidmat, kami kelompokkan dalam sekolah bimbingan 1. Manakala pengetua yang telah masuk tahun ketiga, iaitu 3 tahun, kita kelompokkan di bawah sekolah bimbingan 2, iaitu SB2. Manakala mereka atau pengetua besar yang telah lebih daripada itu, iaitu 4 tahun ke atas,
kami kelompokkan dalam sekolah bimbingan yang ketiga, iaitu SP3. Bila kita kelompokkan pengetua dan guru besar tersebut dalam kelompok-kelompok SP 1, 2 dan 3, kita akan banyak membimbing guru besar-guru besar khasnya SP 1, di mana guru besar-guru besar SP 1 ini kita bimbing lebih banyak CPD-nya, kekerapannya. Contohnya mungkin setiap bulan kita berjumpa untuk memberikan CPD. Manakala SB2 ni kekerapannya mungkin berbeza, mungkin 3 bulan atau 2 bulan sekali. Apatah lagi SB3 ni mungkin lebih lama lagi tempohnya berdasarkan pada isu. Jadi kita lebih banyak tertumpu kepada SB1, iaitu pengetua dan besar yang mengajar ataupun mula berkhidmat setahun hingga 2 tahun sebagai pengetua dan besar. Manakala kami juga kena fokus sekolah TS25. Sekolah TS25 juga fokus utama kami, di mana kohort 1 hingga kohort 6 untuk tahun ini. Jadi kohort 5 dan kohort 6 memberi fokus utama, menjadi fokus utama bimbingan kami. Dan inilah kerja buat kita sebenarnya yang kita lakukan di peringkat daerah sekamat. Sebentar tadi Tuan Haji juga ada menyebut tentang 3P, itu Pro-D, Pro-T, Pro-C, KPPC dan juga Masin. Saya tertarik dengan program Masin. Jadi mohon Tuan Haji menggarap lebih lanjut tentang maksud dan pengisian program Masin itu. Saya juga turut kagum kerana program Masin ini telah mewakili negeri Johor dan mendapat tempat ketiga peringkat kebangsaan dalam pembentangan amalan terbaik SI Partner Plus Malaysia. Jadi mohon Tuan Haji perjelaskan lagi lah. Terima kasih Puan Zabidah. Sebenarnya program Masin memang kita telah kongsikan sejak 2017. 2017 di mana sempena perayaan sambutan Hari Guru dekat negeri Johor, kami telah diminta mewakili daerah sekamat untuk membentangkan satu amalan terbaik di peringkat negeri Johor. Dan saya pun tidak menyangka bahawa program ini telah pun diangkat untuk mewakili negeri Johor di peringkat pembentangan inovasi SIP kebangsaan. Dan sebenarnya Masin ini adalah satu program yang besarnya adalah Masin. Kalau tuan-tuan tengok apa itu Masin sebenarnya, Masin ini adalah membimbing anak sindir menantu. Mengapa kami buat Masin? Sebenarnya semasa kami melaksanakan amanah sebagai SIP tahun 2014, kami mendapati bahawa dalam kalangan pengetua dan guru besar dan juga SLT, iaitu GPK sama ada GPK 1, GPK HEM, GPK Koko ataupun GPK Kanan, mereka tidak ada satu tim yang baik. Mereka kadang-kadang selalu salah menyalah antara satu sama lain. Pengetua cakap macam ni, GPK cakap macam ni, kemudian dari segi koordinasinya pun tidak begitu baik. Dan apatah lagi bila kami pernah membuat satu soal sidik yang simple saja, di mana pada awal Januari kami pernah memanggil guru besar dan membentangkan program-program dasar mengenai dengan sasaran mikro KPM, sasaran mikro KPM. Kami bentangkan kepada guru besar, kami berikan edaran, kami berikan one page management, one page mind map, kami berikan segala-galanya secara terperinci pada guru besar. Dan 2 bulan kemudian kami memanggil GPK 1 sebenarnya. Bila kami panggil GPK 1, kami tanya apa yang telah kami bentangkan kepada guru besar 2 bulan lepas. Dan saya ambil contoh, saya tunjukkan kertas tu, layan kertas one page mind map tu. Adakah tuan-tuan pernah melihat ini? Lihat mind map ni. Jadi hanya 25% saja dalam kalangan GPK 1 yang mengatakan bahawa mereka pernah lihat. Hanya 25%. Kemudian soalan yang kedua saya adalah,
adakah tuan pernah disampaikan atau guru besar pernah sampaikan tentang perkara ini? Hanya 10% saja yang mengaku bahawa mereka pernah mendengar tentang apa yang saya sampaikan. Manakala saya pernah bertanya tentang perancangan strategik, istilah-istilah baru tentang misalnya climber, recovery, walker, sprinter itu, saya pernah tanya, saya pernah maklumkan kepada guru besar tentang budak ini. Bila saya tanya balik kepada GPK1, adakah kamu pernah dengar benda-benda ni? Hanya 4% saja yang mengaku bahawa dia pernah mendengar perkataan climber, recovery, sprinter dan juga walker. Jadi bila kita lihat perkara ini, kita dapati bahawa berlaku keterisan. Berlaku keterisan maklumat dalam kalangan GPK dan guru besar. Itu sebabnya kami fikirkan bahawa bila mereka saling salah menyalah dan sebagainya, dan bagaimana mereka nak menguruskan sebuah organisasi. Dan sehubungan itu, daripada itu kami telah membuat pun satu edaran atau kajian yang simple, dan kita mengenal pasti masalah tersebut. Antara soal sidik yang kita lihat bahawa masalah kemahiran komunikasi satu, dalam kalangan pengetua dan guru besar. Kemudian berlakunya kecairan dan keterisan maklumat, dua. Yang ketiganya budaya kerja pasukan yang kurang mantap. Ini antara perkara-perkara yang kita kena pasti, dan kita mesti merancang bagaimana kita nak betulkan benda ni. Dan kalau benda tu berterusan, kita akan dapati bahawa pengurusan sekolah berada dalam situasi yang kurang sistematik. Kepimpinan pun tidak dapat mencapai visi dan misi yang disasarkan. Kemudian kurang strategi dan kurang impak kepada sekolah. Seterusnya tidak kekal meningkat prestasinya. Ada yang maksudnya seperti yoyo lah, turun naik. Sama ada si co-curriculum, dari si sosial dan sebagainya. Apatah lagi dari si pengurusan. Kemudian kurang mempunyai dan kurang menghormati dari segi masyarakat pun, sebab impak ni tidak ada, dan seterusnya sudah pastinya matlamat KPM tak mungkin tercapai dengan segera. Itu sebabnya bila kita fikirkan benda ni, kita lihat sendiri, kita rasa sendiri apa yang berlaku di peringkat sekolah, dan kita membuat program masing insyaAllah. Okey. Selepas Tuan Haji mengenal pasti semua isu-isu tersebut, jadi apakah pula cadangan penyelesaian atau inovasi yang dibuat oleh Tuan Haji dan rakan-rakan SF Partner di PPD Sekamat? Sebenarnya kami dalam program Masin, Puan Zabidah, kami melaksanakan 4 aktiviti. 4 aktiviti yang saya nyatakan tadi, iaitu program Masin tadi, iaitu membimbing anak sindir menantu itu. Ibaratnya kalaulah anak itu pengetua dan besar, maka menantunya adalah GPK. Kalau anak dan menantunya GPK, maka kalau anaknya adalah GPK, maka menantunya adalah pengetua besar. Kerana kita tak nak nanti antara dua-dua pihak yang penting ini dalam keluarga kita berlaku tidak sepahaman antara mereka. Jadi kita harapkan dengan program yang kita laksanakan, dia dapat menyatukan hubungan antara anak dan menantu. Antara aktiviti yang kita buat iaitu diskusi profesional atau DISPRO, kemudian lawatan bimbingan one to one atau program SCOPE, Segamat Kooperatif Program, dan juga program SCAPE, iaitu Segamat Kolaboratif Program. Dalam program 4 aktiviti yang kita buat ini, DISPRO ni adalah diskusi profesional. Kita banyakkannya memanggil pengetua atau besar atau GPK dalam kelompok mereka lah. Kita akan berikan input dan input profesional. Misalnya kita mengagih-agihkan dalam kalangan SIP tugas-tugas, sebagai contoh lah saya bahagian pembentangan hala 7 dan juga perancangan strategik. Puan Zabidah sendiri bahagian pengurusan keuangan dan juga account.
Cik Salahuddin bahagian coaching dan mentoring, serta bahagian dialog prestasi, Cik Azmi Sukiman bahagian pengurusan aset dan juga amalan terbaik. Kami telah bagi-bagikan tugas masing-masing untuk berceramah, untuk berbengkel semasa diskusi Dispro ini. Dan kita akan memanggil mengikut kelompok. Dan yang keduanya, kami juga memberikan input dalam bentuk skop. Skop ni maknanya setiap kami ada 28 sekolah atau 27 sekolah tadi, setiap SIP dia akan melaksanakan dalam kelompok sendiri. Itu sebabnya kita namakan dia Segamat Kooperatif Program. Di mana kalau saya contohnya saya ada 28 sekolah, saya akan jaga sekolah-sekolah saya akan beri input sebanyak mungkin supaya mereka jelas, faham peranan mereka, tanggungjawab mereka sebagai pemimpin. Dan dalam bentuk yang kecil, Puan Zabidah akan jaga kelompok dia, Cik Salahuddin akan jaga kumpulan dia, dan Cik Azmi pun juga akan jaga kumpulannya. Mereka akan berikan CPD, input dan sebagainya melalui program SCOP. Manakala SCAP pula, SCAP adalah Segamat Kolaboratif Program. Dalam program ini, sebagai contohnya, kita mengikut sasaran tahap. Sebagai contoh, dalam kumpulan saya, terdapat guru besar baru. Katakan ada 10 orang. Dalam kumpulan Zabidah, ada Puan Zabidah ada 8 orang guru besar baru. Dalam kumpulan Cik Salahuddin mungkin ada 5 orang guru besar baru. Dalam kumpulan Cik Azmi mungkin ada 5 orang juga guru besar baru. Jadi guru besar baru ini kita cantumkan dalam satu hari, satu siri, satu kumpulan di mana kita akan cross. Target ini iaitu guru besar-besar baru tadi kita akan kumpulkan dan kita berikan CPD sebab pengalaman yang sama, ilmu yang sama. Jadi kita senang untuk uruskan mereka mengikut sasaran masing-masing. Jadi di sini kita lebih banyak kepada memberikan panduan, bimbingan dalam bentuk khusus, bengkel dan sebagainya. Tiga program ni. Manakala OTO, one to one ini, one to one ni selepas kita memberikan input kepada mereka, kita akan pergi ke sekolah. Selepas kita melaksanakan program CPD dalam bentuk Dispro, Scope dan SCAP ini, kita pergi ke sekolah untuk mengenal pasti pelaksanaan yang dibuat oleh pengetua Rumsa juga SLT di sekolah. Jadi di sini kita berjumpa dengan pengetua, guru besar dan juga SLT dan memastikan sejauh mana mereka melaksanakan program-program pengurusan di peringkat mereka. Dan kami juga akan kerap bersama-sama pengetua dan guru besar dan juga SLT dalam mesyuarat pengurusan G10, di mana di situ kita akan melihat, mendengar sendiri bagaimana pengetua dan guru besar mempengurusikan mesyuarat, bagaimana mereka menguruskan mesyuarat, bagaimana GPK ataupun SLT respon terhadap isu-isu yang berbangkit. Jadi di sini dengan keadaan kita segala maklumat yang disampaikan semasa Dispro, SCAP dan SCOP tadi dapat dilaksanakan dengan lebih teliti dan mereka saling bantu-membantu dan sekiranya ada sebarang ketirisan atau masalah-masalah yang timbul di sini, jadi dengan sendirinya kita serta-merta boleh membantu, boleh membimbing rakan-rakan pengetua besar dan juga SLT untuk membaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Jadi itulah aktiviti yang kita laksanakan dalam program Masin. Ya, Puan. Okey, tahniah saya ucapkan kepada Tuan Haji kerana corak bimbingan SI Partner Plus sangat berfokus dan tepat pada kumpulan pengetua, guru besar dan juga pemimpin-pemimpin pertengahan di sekolah. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, menurut John C. Maxwell, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut dan menunjukkan jalan itu kepada orang lain.
Jadi bolehkah Tuan Haji berkongsi respon yang telah diterima daripada pengetua atau guru besar ataupun SLT melalui program Masin ini? Terima kasih Puan Zabidah. Sebenarnya semasa kami membuat program-program ni, kami juga mendapat feedback yang positif daripada kalangan pengetua besar dan juga SLT. Dalam orang yang diberikan kepada mereka untuk menilai pelaksanaan program ini, kami dapati kebanyakan daripada mereka berasa seronok dengan program yang kita laksanakan, dan kerana itu mereka boleh berbincang sesama pengetua dan guru besar atau bersama kumpulan GPK, dan mereka boleh berunding, berbengkel. Dan kita dengar beberapa dua pandangan lah, seorang daripada guru besar dan seorang daripada SLT. Sebagai seorang guru besar, pendekatan yang dilaksanakan oleh SI Partner Plus di bawah bimbingan Tuan Haji Sazali bin Ahmad dengan cara membimbing dan mengupayakan pemimpin sekolah termasuk SLT dan MLT di sekolah saya. Pendekatan ini sangat berkesan dalam meningkatkan prestasi pengurusan di sekolah saya, sama ada dari segi kurikulum dan pentadbiran, ko-kurikulum dan sasiah murid. Sebagai GPK pentadbiran, pendekatan yang dilakukan oleh SI Partner Plus telah dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keyakinan saya untuk melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Rasanya banyak lagi yang hendak kita tahu tentang program Masin ini dan impaknya kepada warga pendidikan daerah Sekamat. Boleh Tuan Haji kongsi dengan kita semua? Sebenarnya saya yang nak berkongsi tentang amalan ataupun amalan terbaik daripada SI Partner Sekamat ni, iaitu program Masin. Jadi program Masin atau membimbing anak sini menantu ni sebenarnya yang telah kita buat kurang daripada luahan-luahan kita dengar daripada guru besar ataupun daripada GPK bunyinya lain, daripada guru besar bunyinya lain. Jadi daripada luahan-luahan ini kita melihat kita terus membuat suasana yang simple dan kepada semua barisan SLT, dan kita dapati puncanya memang daripada pimpinan atas lah, guru besar atau guru besar dan atau pengetua. Walaupun kita tak boleh salahkan ke pengetua dan guru besar sebab mereka mempunyai tanggungjawab yang besar dan banyak, dan sehubungan itu kita cuba melaksanakan program Masin ni. Tujuannya adalah untuk memastikan SLT ini memberi sokongan yang baik, yang kental kepada pengetua dan guru besar tadi. Dan bila kita laksanakan program Masin tadi, kita panggil GPK 1, kita bukarkan GPK 1, GPK HEMCO, juga dengan Dekatan 6. Kita dapati komunikasi yang tadi masalah ni, dia daripada kurang mantap, dia lebih baik. Ketirisan dari maklumat, pencarian maklumat pun lebih jelas. Mereka lebih faham, dan budaya kerja sendirian GPK satu dengan satunya, koko-kokonya, hem-hemnya, dia telah wujudkan satu kerja sepasukan untuk menjaga operasi bersama. Ini yang kita dapat daripada program Masin, dan kita rasa daripada program Masin yang kita telah laksanakan di peringkat daerah Sekamat, banyaklah kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh peringkat di dalam daerah Sekamat, sama ada dari segi kurikulumnya, dari segi kehadiran muridnya, dari segi kokonya. Dan tuan-tuan boleh lihatlah, melihat sendiri apakah daripada pemandangan slide saya tadi yang telah saya kongsikan bersama-sama semasa di Port Dickson dalam amalan perkongsian amalan terbaik di peringkat kebangsaan. Jadi secara dia tuan-tuan boleh lihat sendiri tentang program ini. Okey, terima kasih Haji atas perkongsian tersebut. Jadi kejayaan tu pada tahun 2017 Tapi selepas itu apakah lagi pencapaian yang cemerlang hasil kesinambungan program Masin ini kepada daerah Sekamat?
Bila kita melihat kejayaan yang telah dicapai dari program Masin ni, kita telah kembangkan lagi kepada sekolah yang lebih luas kawasannya, pada gusar-gusar, pada sekolah-sekolah lain. Dan apabila kita lihat tuan-tuan, pada tahun 2019 kita telah memperolehi pencapaian UPSR tempat pertama sebenarnya di negeri Johor. UPSR daripada tempat yang kelima menaik ketiga, kedua dan akhirnya tempat yang pertama tahun 2019 hasil dia. Dan di samping itu ada 6 anugerah di peringkat negeri Johor, iaitu antaranya iaitu anugerah PPD Cemerlang SCPM Peratus Lulus Penuh Tertinggi, anugerah PPD Cemerlang SCPM Peningkatan Grade Purata Daerah Tinggi, anugerah PPD Cemerlang SPM Peningkatan Grade Purata Daerah Terbaik, anugerah PPD Cemerlang SPM Peningkatan DPD Daerah Terbaik, anugerah PPD Cemerlang SPM Pencapaian Peratus Layak mendapat sijil tertinggi lulus SPM dan juga akhirnya kita mendapat untuk 2 tahun berturut-turut 2018 dan 2019 kita mendapat anugerah khas PPD Cemerlang tahun 2019. Dan inilah pencapaian yang rasa saya dia ada kesinambungan daripada program Masin yang kita teruskan di samping program lain. Okey, tahniah dan sabar juga kita ucapkan kepada Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Segamat, iaitu Encik Muhammad Nasir bin Muhammad Yunus, para pegawai-pegawai di BPD dan juga pada kumpulan ataupun tim SI Partner Plus Segamat ya. Jadi saya percaya perjuangan dan usaha penambahbaikan yang Tuan Haji lakukan beserta dengan rakan-rakan tidak pernah berhenti. Jadi bagaimanakah keempat-empat SI Partner Plus ni boleh menggabungkan idea dan informasi secara bersama-sama secara maya? Terima kasih Puan Zaida. Sebenarnya kami SI Partner Plus walaupun 4 orang kerap mengadakan perjumpaan, perbincangan dan hasil daripada perbincangan kami setakat inilah untuk perkongsian. Kami telah melaksanakan Google Site, Google Site di mana 4 SIP boleh buka Google Site ini, boleh search dan boleh masuk maklumat-maklumat menggunakan handphone. Kami ada satu buku panduan di mana tuan-tuan juga boleh scan QR code ini, boleh tengok daripada link ini, buku panduan SIP yang kami bina bersama-sama dan tuan-tuan boleh jugalah cuba melihat Google Site kami dan di situ sebagai contohnya kalau dulu kita menggunakan kertas untuk rekod log coaching, sekarang ni kita hanya menggunakan handphone saja untuk masukkan log coaching dan segala laporan-laporan kita akan masukkan melalui handphone saja dan kita gabungkan dalam Google Drive dan daripada Google Drive ini kami satukan untuk kami buat analisis untuk kami bentang kepada DPD. Dengan kaedah ini nampaknya ia lebih mudah dan kita boleh mudah berinteraksi walaupun kita berada di tempat yang lain pada satu waktu. Kita boleh lihat perjalanan rakan-rakan SIP kita di sekolah yang dibimbing. Nampaknya setakat ini ianya sangat baiklah sesuai dengan zaman sekarang. Dan kita juga tahu bahawa Tuan Haji sangat mahir mencipta akronim yang bermakna untuk program SI Partner Plus di Segamat ya. Jadi agaknya selepas ni ada tak nama-nama lain untuk program SI Partner Plus yang boleh digunakan ataupun yang akan dilaksanakan di daerah Segamat? Sebenarnya akronim tu kita sama-sama kita buat cuba-cuba misalnya unggul, Segamat unggul, kemudian kita buat Scape, Dispro tu atau Masin tadi dan untuk tahun ini kami sebenarnya telah merancang untuk melaksanakan 3 lagi. Yang pertama iaitu sehari bersama SI Partner Plus atau Syabas. Di mana dalam program sehari bersama Partner Plus ni
kita akan fokuskan kepada sekolah-sekolah pilihan kita, terutama sekolah-sekolah yang prestasinya agak rendah. Kita akan pergi ke sekolah tersebut, kita akan berjumpa dengan barisan pengetua BUSA atau SLT dan MLT. Juga kita akan berjumpa dengan cikgu-cikgu yang mengajar, contoh kalau SPM ke UPSR kita jumpa mereka, dan seterusnya kita akan berjumpa dengan murid-murid penama kelab peperiksaan khasnya lah. Jadi dengan itu untuk satu hari itu kita akan berkampung di sekolah dan kita akan bersama-sama dengan barisan penama pemimpin, SLT, termasuk guru-guru dan murid-murid. Itu yang itu kita namakan syabas. Kemudian di samping itu untuk menggalakkan amalan terbaik, perkongsian amalan terbaik iaitu PROP tadi, kami buat satu program iaitu satu pemimpin, satu amalan terbaik. Ini S ni adalah satu tengah. Satu pemimpin, satu amalan terbaik ataupun pesat. Di mana setiap sekolah akan berkongsi amalan terbaik dan mereka akan berkongsi serta mereka dalam satu convention nanti insya-Allah. Dan dengan ini amalan terbaik ni kita dapat berkongsi antara satu sekolah dengan sekolah lain lah, dan dengan sendirinya benda yang baik itu akan kita dapat laksanakan di peringkat daerah. Dan program yang tiga yang kita rancangkan iaitu PKPP. PKPP ini bukannya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan tapi dia PKPP ni yang telah kita buat sebelum PKP ni keluar. PKPP ni kita telah buat sejak 2019 sebenarnya, 2019 kita dah nak melaksanakan program ni, di mana program kecemerlangan peningkatan prestasi. Bila kami walaupun kami dapat 2019 itu tempat yang pertama UPSR, tapi kami belum puas hati sebab daripada data yang kami lihat, sekolah Tamil SJKT peratus dia hanya 67% saja. Jadi kami nak pastikan untuk segamat maintain nombor satu, kami lihat bahawa sekolah Tamil ni kena digerakkan. Jadi kami telah buat perjumpaan dengan guru-guru sekolah Tamil. Kami telah buat janji dan sebenarnya mereka ni kalau ikutkan 2020 memang akan berjanji akan meningkatkan kepada dari 67% kepada 90%. Ini perjanjian mereka sebenarnya, dan kita telah pun laksanakan, tapi oleh kerana PKP kita terpaksa tangguhkan benda ni, dan kita akan cuba insya-Allah tahun ini untuk menggerakkan sekolah Tamil bagi pasti ke peratus pencapaian UPSR yang meningkat. Dan samping itu kita dalam program kecemerlangan peningkatan prestasi juga, kita nak bugarkan pemimpin GPK tingkatan 6. Dan insya-Allah kita sedang dan telah pun mengadakan perjumpaan di mana kita telah berkongsi pandangan tentang dasar-dasar kementerian. Kita telah bimbing mereka bagaimana nak buat akaun, bagaimana nak buat perancangan strategi, bagaimana nak buat dialog prestasi, dan nampaknya alhamdulillah sambutan sangat baik dan mereka seronok dengan perjumpaan yang telah kita adakan. Dan insya-Allah saya kira selepas kita gerakkan barisan pemimpin, guru besar pengetua, kemudian kita gerakkan GBK 1, kita gerakkan juga GBK HEM dan KOKO serta guru GBK tingkatan 6, saya pun yakin bahawa daerah sekamat boleh meneruskan kecemerlangannya. Di samping itu SIC Plus, mereka juga peranan penting untuk memastikan MLT, guru kanan bidang, guru kanan mata pelajaran, ketua panitia serta guru-guru memberi respon yang baik untuk melaksanakan PDP dengan lebih cemerlang, dengan kajian tindakannya, dengan inovasinya, dan kita rasa sangat bertuah kerana di samping SI 14 juga baris ketua PPD iaitu Pinaktis Kedik sendiri dan juga timbalan-timbalan PPD dan pegawai PPD, nampaknya dibantu dengan SIZ Plus yang sangat proaktif, boleh memastikan daerah sekamat boleh terus ke depan lah untuk melakukan kejayaan cemerlang.
Okey, insyaAllah Haji Segamat akan tetap unggul dengan bimbingan daripada SI Partner Plus dan juga SIAC serta pegawai angkat yang lain. Jadi Tuan Haji dan juga para penonton yang kami hormati sekalian, ujian terakhir daripada seorang pemimpin adalah mewariskan kepada orang-orang yang dipimpinnya keyakinan dan kemahuan untuk terus maju. Jadi sudilah Tuan Haji menitipkan rumusan dan amanat buat kami. Buat pengetahuan semua, Haji sedang menghitung hari-hari perkhidmatan beliau sehingga 20 Julai 2021 ini. Jadi kita harap Haji dapat berkongsi amanat yang terbaiklah untuk kami. Terima kasih Puan Zabidah selaku moderator pada petang ini, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan. Dan saya berpegang kepada moto Quarter Room tidak terbina dalam masa sehari. Apa yang kita rancang pada hari ini tidak semestinya akan berlaku pada hari ini. Dan apa yang kita rancangkan untuk masa akan datang tak semestinya dia bermula daripada akan datang. So, kata-kata falsafah menyatakan bahawa great things never come from comfort zone. Satu yang kita harapkan berlaku pada masa akan datang, ianya tidak mestinya berada daripada zon yang selesa. And don't stop when you are tired, but stop when you are done. Jangan berhenti sekiranya kamu telah penat, tetapi berhentilah apabila kamu telah berjaya untuk melaksanakannya. Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan SIP Segamat. Terima kasih kepada rakan-rakan SIP Johor, kepada Cik Azman Safi'i selaku pengurusi. Terima kasih kepada Tuan PPBD saya, Cik Nasir bin Yunus, rakan-rakan SI Partner Plus Segamat, rakan-rakan penolong timbalan dan juga seluruh warga pendidikan termasuk staf sokongan dan juga pengetua guru besar guru-guru sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, begitulah Tuan Haji Sazali bin Ahmad yang sentiasa dekat di hati warga pendidikan daerah Segamat dan juga kepada warga pendidikan Johor secara amnya. Jadi para penonton yang dihormati sekalian, jika ada sebarang pertanyaan dan kemuskilan, boleh bertanya pada pembentang kita Tuan Haji Sazali bin Ahmad melalui link yang disediakan pada keterangan video. Dan buat pendaftaran kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam sesi ini, sila rujuk kepada link yang disediakan pada keterangan video. Link untuk pendaftaran hanya dibuka dalam tempoh 1 jam selepas selesainya sesi kita pada hari ini. Saya ingin melafazkan ucapan terima kasih kepada pembentang, rakan-rakan SI Partner Plus Segamat dan SI Partner Plus Johor serta semua pihak yang menjayakan program ini. Terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama kami dari mula hingga akhir pertemuan kita. Yang salah kita betulkan, yang kurang ditokok, yang lusuh diperbaharui. Sebelum berundur diri, saya moderator hari ini, Puan Zabidah binti Rashid, memohon ampun dan maaf jika ada kesilapan kata dan berdoa agar kita akan berjumpa lagi. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.